Assalamualaikum. Sekarang kita dengar dan kita lihat penilaian daripada Tuan Najib ke atas ucapan penghormatan yang telah dilakukan. Okay, ucapan ini dibuat oleh Tuan Najib dengan kaedah menjawab terus ke semua soalan penilaian. Itu salah satu daripada kaedah penilaian yang kita boleh lakukan. Nikmatinya dan anda juga boleh melakukan ucapan penilaian anda. Silakan. Nikmatinya. Tuan Zulkifli. Yang pertama sekali, komen saya adalah komen yang berdasarkan kepada apa yang telah ditulis dalam buku ini, iaitu ada beberapa komen, beberapa saranan bagaimana untuk kita menilai dan juga mengkritik. Yang pertama sekali, soalan yang ditanya adalah, adakah pemidato memulakan ucapan dengan nada dan perwatakan yang sesuai? Ucapan penghormatan, nada dan juga perwatakan yang disampaikan tidaklah terlalu penuh dengan gairah, tetapi dengan nada yang bersahaja, walau bagaimanapun beliau menyelitkan unsur penghargaan kepada mereka yang terlibat bagi menjayakan majlis. Jadi saya kira nada dan juga perwatakan adalah sesuai dengan majlis yang dihadiri, iaitu majlis pada malam hari meraihkan seorang tokoh, iaitu tokoh yang bernama Sandy Tan. Yang kedua, ditanya soalan begini adakah pemidato memilih pendekatan yang paling sesuai untuk ucapan ini? Persoalan di sini adalah apakah pendekatan yang paling sesuai? Berpandukan kepada buku ini, ada dua pendekatan yang paling sesuai. Yang pertama sekali adalah pendekatan riwayat hidup. Yang kedua, pendekatan sifat dan juga nilai. Pendekatan riwayat hidup tidak diperkatakan, maka saya kira Tuan Zulkifli memilih pendekatan yang kedua, iaitu sikap dan juga nilai. Dan sikap dan juga nilai itu sebenarnya diwakili atau diwakilkan kepada kelak pidato perdana itu sendiri. Itu adalah pendekatan berdasarkan pada sikap dan juga nilai, kerana mungkin pada pandangan kita semua, saya fikir kelak pidato perdana sebenarnya dimegahkan ataupun disohorkan dengan banyak cawangan yang dibuka. Itu adalah sesuatu nilai yang saya kira bagus, kerana ia mengembangkan keupayaan kita semua untuk mampu bertutur dan bercakap dan mampu untuk berpidato. Maka nilai di situ adalah nilai yang mana ia dikembangkan daripada satu tempat hingga sampai ke tempat yang seperti Thailand dan sebagainya. Jadi pendekatan itu ditunjukkan yang mana Tuan Zulkifli menyatakan banyak sekali cawangan dengan diberi dengan fakta-fakta yang begitu jelas, dengan begitu nyata sekali, sehingga ada beberapa perkara yang saya tak tahu, saya dapat tahu daripada apa yang telah diberi fakta oleh Tuan Zulkifli yang begitu detail sekali penerangan yang diberi. Agak menarik sebenarnya cawangan-cawangan yang dibuka, pada tahun berapa dibuka dan sebagainya. Jadi apakah pemidato, ini soalan seterusnya, adakah pemidato memberi bukti-bukti menarik ketika mengembangkan hujah? Saya kira untuk mengembangkan hujah ada beberapa bukti yang saya kira ataupun pendekatan yang menarik, terutama sekali dari segi kesusahpayahan Sandy untuk menambat supaya ahli kelab pidato perdana tidak lari. Seperti mereka yang masuk ke kelab pidato perdana, tetapi mereka hanya masuk untuk mendapatkan apa yang mampu, apa yang memenuhi keperluan mereka. Apabila itu sudah dipenuhi, maka mereka lepas lari pergi begitu sahaja. Itu ada cabaran. Sebenarnya itu memperkatakan tentang cabaran yang perlu dihadapi, dan bagaimana Sandy menghadapi cabaran, kita boleh melihat beliau tidak berputus asa Jadi pemidato memberi gambaran positif. Adakah pemidato memberi gambaran positif dan realistik tokoh ini? Gambarannya agak positif, iaitu beliau digambarkan sebagai seorang presiden kelab yang tidak berputus asa, yang terus berusaha dan tidak mudah goncang dengan cabaran-cabaran seperti ahli yang datang dan pergi dan sebagainya, walaupun tidak dinyatakan dengan detail, tetapi disebutkan tentang sikap sebahagian daripada ahli kelab pidato perdana itu sendiri. Dan yang satu lagi, adakah pidato menggariskan makna kehidupan tokoh ini? Saya kira walaupun tidak secara jelas dinyatakan tentang makna kehidupan, tetapi kita boleh melihat bahawa saudari Sandy memang begitu gairah dan berminat untuk memastikan kelab pidato perdana berkembang, supaya penguasaan bahasa seorang pemidato itu tidak terhad di kawasan-kawasan seperti Kuala Lumpur, Petaling Jaya dan sebagainya. Beliau berusaha untuk mengembangkan. Itu adalah satu garis bagaimana pemidato makna kehidupan itu sendiri itu adalah satu sumbangan beliau kepada masyarakat. Adakah pemidato berjaya menjelitkan unsur lawak? Saya kira kat sini unsur lawak mungkin tidak begitu ketara,
Saya fikir untuk mengadakan satu unsur lawak memerlukan satu keakraban kita dengan Sandy itu sendiri. Mungkin Tuan Zulkifli akrab, tetapi saya tidak tahu sejauh mana keakraban itu sendiri. Kerana untuk menjelitkan unsur lawak itu memerlukan sesuatu yang spontan, yang memerlukan kepada satu peristiwa yang berlaku. Jadi unsur lawak itu tidak begitu dinyatakan, dan terakhir sekali adakah penutup memberi ilham dan harapan, ya, beliau memberi ilham supaya kita memberi sokongan kepada saudara Sandy dan terus menjadi ahli dan terus menyumbang kepada Kelab Pidato Perdana. Itu adalah ulasan berdasarkan kepada buku ini. Saya ingin memberi sedikit ulasan saya yang tidak berpandukan kepada buku ini. Yang pertama sekali, saya kira Sandy adalah seorang presiden yang dikenali oleh sebahagian besar daripada kita kerana kita adalah ahli Kelab Pidato. Tetapi bagi mereka yang tidak kenal Kelab Pidato, mereka tak kenal Sandy. Sewajarnya kita memperkatakan tentang sesuatu tokoh, kita sebutkan latar belakang. Itu lebih manis. Itu pendapat saya lah. Kerana bagi ahli kelab, kalau ucapan ini ditujukan hanya kepada ahli kelab, okey. Tetapi kalau kepada golongan di luar sana yang tak tahu siapa itu Sandy, kalau ada sedikit latar belakang adalah lebih menarik, ya. Siapakah Sandy sebelum beliau menjadi ahli kelab, sebelum beliau menjadi presiden dan sebagainya. Dan saya satu lagi komen ialah tentang cabaran yang perlu dihadapi semasa COVID-19, bagaimana beliau ingin memastikan bahawa kelas-kelas yang dibuka, iaitu kelas online, dapat memastikan tahap standard itu memenuhi standard seperti mana kelas offline. Itu adalah cabaran COVID-19 yang perlu untuk kita penuhi. Dan sebagai insan biasa, beliau juga ada kelemahan walaupun tak diperkatakan, tetapi saya kira untuk memperkatakan kelemahan seseorang adalah agak sukar. Tapi apa yang telah disampaikan oleh Tuan Zulkifli adalah satu penyampaian yang baik, bagus, dan saya ucapkan tahniah kepada Tuan Zulkifli kerana telah berjaya menyampaikan satu ucapan penghormatan yang wajar untuk kita beri penghormatan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.